Assalamualaikum, saya Nur Asika binti Saleh, pemegang nombor metrik BB211100567. Saya akan membentangkan pengenalan kajian kami yang bertajuk Adat dan Ritual Kematian Masyarakat Sungai di Sabah, yaitu sebelum, semasa, dan selepas kematian. Orang sungai ini adalah salah satu etnik daripada 32 kumpulan etnik yang terdapat di negeri Sabah. Petempatan orang sungai kebiasaannya di kawasan timur negeri Sabah, yaitu di daerah Lahad Datuk, Kinabatangan, dan Sandakan. Kebanyakan orang sungai beragama Islam, namun ada juga orang sungai yang beragama Kristian dan ada juga yang tidak menganut apa-apa agama. Menurut catatan sejarah, asal-usul orang sungai ini bermula dari tahun 1881 apabila Sir William Pryor, iaitu residen pertama Sandakan, telah menjalankan satu ekspedisi menyusuri Sungai Kinabatangan sehingga ke Kampung Labok yang wujud pada ketika itu. Semasa menyusuri ke Sungai Kinabatangan sehingga ke Kampung Labok, beliau terserempak dengan masyarakat yang dipanggil The River People. Namun, semasa pemerintahan The Britain North Borneo Company, panggilan The River People itu telah ditukar kepada orang sungai. Orang sungai ini merupakan kaum yang sangat memegang kuat adat dan pantang larang mengenai kematian dan dalam pengurusan jenazah, kerana ini dianggap sebagai satu penghormatan terakhir kepada si mati. Seperti yang kita tahu, adat kematian ini merujuk kepada kepercayaan, peraturan, dan amalan yang melibatkan pengurusan mayat, pengebumian, dan upacara pasca pengebumian, serta kepercayaan berkaitan roh. Adat dan ritual kematian kaum orang sungai ini berbeza-beza mengikut agama masing-masing. Terdapat 3 tahap atau peringkat pengurusan jenazah, yaitu semasa, sebelum, dan selepas. Ketiga-tiga peringkat ini juga mempunyai pantang larang dan adat ritual yang berbeza-beza. Adat dan ritual kematian masyarakat sungai di Sabah sebelum. Umum mengetahui bahwa terdapat agama yang berbeza dalam masyarakat yang berbangsa sungai di Sabah, yaitu agama Islam, agama Kristian, dan Pagan, yaitu mereka yang tidak mempunyai agama yang digelar animisme. Dalam hal ini, orang sungai yang bukan beragama Islam, mereka digelar sebagai Tombo Nuo, yaitu subetnik kepada rumpun dusun dalam keluarga Paitanik. Orang sungai yang beragama Islam tidak mengamalkan sebarang adat apabila berlakunya keadaan di mana salah satu daripada keluarga mereka sedang nazak di hospital ataupun di rumah. Hal ini dikatakan demikian kerana kematian seseorang itu tidak boleh diramal oleh ahli keluarga kerana risau ajal kematian belum tiba pada waktunya. Oleh sebab itu, sebarang persediaan tidak akan dilakukan oleh ahli keluarga. Orang sungai yang beragama Kristen juga tidak mengamalkan sebarang adat apabila berlakunya keadaan di mana ahli keluarga mereka sedang nazak. Jika mereka menyediakan persiapan dan ahli keluarga mereka yang sedang nazak itu belum sampai waktunya untuk meninggalkan mereka, maka mereka akan dikenakan denda atau dalam bahasa kadazan dusun dikenakan sogit yang bermaksud barang-barang yang perlu dibayar sebagai denda. Contohnya haiwan seperti ayam dan barangan lama seperti tembaga. Terdapat beberapa adat dan ritual sebelum kematian bagi orang sungai Pagan. Sebelum seseorang itu meninggal atau dalam keadaan nazak, ahli keluarga akan membawa seseorang dukun untuk mengobati penyakit yang dialami oleh orang yang sedang nazak itu. Tambahan pula, dukun pada ketika itu dianggap dapat melihat apa jenis penyakit yang dialami oleh seseorang itu. Selain itu, ketika dahulu terdapat adat yang dikatakan dapat menarik nyawa si sakit itu, yaitu dengan menarik bantal yang selama ini dipakai olehnya ketika terlantar pada tikar. Terdapat segelintir masyarakat yang hidup lama namun sudah terlantar pada tikar kerana sakit bertahun-tahun lamanya. Maka ahli keluarga yang tidak sanggup melihat penderitaan yang ditanggung oleh keluarga mereka yang sakit itu akan menarik bantal tersebut. Sekiranya seseorang itu sudah bertahun-tahun sakit dan ahli keluarga tidak bertindak untuk menarik nyawa si sakit berdasarkan adat menarik bantal, si sakit itu akan dirasuk oleh syaitan dan digelar sebagai bok oleh suku kaum dusun. Si sakit itu akan bangkit dari tempat
dia berbaring. Bolt yang sudah dirasuk itu akan melakukan kejahatan kepada orang lain seperti melakukan huru-hara di kampung tersebut, dan cara untuk menghapuskan Bolt tersebut adalah dengan memukulnya dengan penumbuk padi yang dikenali sebagai to'olu dalam bahasa Kadazan dusun. Setelah dipukul, Bolt itu akan rebah dan meninggal dunia. Kesimpulannya, orang Sungai yang sudah mempunyai kepercayaan agama masing-masing, seperti agama Islam dan agama Kristen, mereka hanya melakukan perkara yang sudah menjadi kebiasaan orang ramai. Manakala bagi mereka yang tidak mempunyai agama, yang digelar sebagai animisme atau pagan, mereka mengamalkan beberapa adat sebelum kematian seseorang, dan adat ini mungkin sudah tidak diamalkan lagi karena kebanyakan orang Sungai kini sudah mempunyai kepercayaan agama. Oke, seterusnya ialah adat dan ritual semasa kematian masyarakat Sungai di Sabah. Sedikit pengenalan mengenai adat dan ritual semasa kematian bagi masyarakat Sungai di Sabah ialah sebelum agama Islam dan agama Kristian mulai tersebar, adat yang mereka amalkan adalah berunsurkan animisme. Namun, setelah kedatangan agama Islam dan agama Kristian, sebahagian besar masyarakat Sungai telah memeluk agama Islam dan Kristian. Maka berlakulah perubahan yang ketara dalam pengalaman adat mereka, terutamanya bagi masyarakat Sungai yang beragama Islam. Bukan itu saja, peredaran zaman dan kecanggihan teknologi mempengaruhi perubahan dalam pengamalan adat kematian masyarakat Sungai di Sabah. Adat yang diamalkan masyarakat Sungai di Sabah ialah adat pengurusan jenazah. Pertama sekali, jenazah akan ditutup dengan kain dan diletakkan di satu sudut di rumah. Jenazah yang beragama Islam akan dihadapkan ke arah kiblat dan dibacakan doa serta surah Yasin oleh ahli keluarga atau orang yang ingin membacakannya untuk jenazah. Pada masa yang sama, berita tentang kematian akan diuar-uarkan ke seluruh kampung dan masyarakat Sungai akan menggunakan gong sebagai medium mereka untuk menyebarkan berita kematian kepada orang kampung. Seterusnya, ilmu hitam merupakan satu perkara yang agak popular dalam masyarakat Sungai di Sabah. Sebahagiannya masih mengamalkan ilmu hitam, walaupun setelah memeluk agama Islam ataupun Kristian. Oleh itu, ahli keluarga atau bomo akan meletakkan gunting atau jarum serta benang dan cermin ke dalam kain balutan jenazah bagi membatalkan ilmu hitam. Sebarang ilmu hitam yang diamalkan oleh si mati, contohnya seperti ilmu bangkit tua. Selain daripada itu, ahli keluarga juga dilarang untuk menangisi pemergian si mati kerana masyarakat Sungai di Sabah mempercayai bahawa si mati akan menjadi hantu. Namun masyarakat Sungai kini yang telah memeluk agama Islam, mereka tidak lagi mempercayai bahawa si mati akan menjadi hantu. Sebaliknya, mereka melarang ahli keluarga untuk menangisi pemergian si mati kerana dalam agama Islam tidak dibenarkan untuk meratapi kematian. Di samping itu, ahli keluarga juga bertanggungjawab untuk memastikan binatang seperti kucing tidak memasuki rumah kerana bimbang binatang seperti kucing akan melangkah jenazah tersebut. Di mana sekiranya jika kucing tersebut melangkah jenazah, mereka mempercayai bahawa terdapat perkara buruk yang akan berlaku. Semasa proses pengurusan jenazah, ahli keluarga juga akan menyediakan makanan dan minuman kepada tetamu yang datang menziarahi jenazah. Adat dan ritual semasa kematian masyarakat Sungai di Sabah seterusnya ialah adat mandian rupok. Adat mandian rupok ini akan diuruskan oleh imam atau ahli keluarga yang lebih mahir. Bagi jenazah perempuan akan diuruskan oleh perempuan, manakala jenazah lelaki akan diuruskan oleh pihak lelaki. Sedikit pemberitahuan dalam adat mandian rupok. Adat ini tidak diamalkan oleh masyarakat Sungai yang bukan beragama Islam. Dan mereka hanya melanjutkan proses pengurusan jenazah terus ke proses memandikan jenazah. Okey,
Tujuan mandian rupuk ini adalah untuk membersihkan jenazah daripada najis. Dan mandian rupuk hanya dilakukan ke atas jenazah dewasa, manakala jenazah kanak-kanak dan remaja yang belum mencapai akil balik tidak perlu dimandikan rupuk. Seterusnya ialah bahan-bahan yang digunakan dalam mandian rupuk. Bahan yang digunakan ialah air santan, air bedak, air limau serta air talqin. Namun, sesetengah masyarakat sungai juga menggunakan air mawar dalam mandian rupuk. Semasa adat mandian rupuk, jenazah akan dijiru sebanyak 10 kali, iaitu 3 kali di sebelah kiri badan, 3 kali di sebelah kanan badan, dan 3 kali di bahagian tengah badan jenazah. Dan jirusan terakhir akan dijirus ke seluruh badan jenazah. Selesainya adat mandian rupuk, jenazah kemudian akan dibacakan doa dan kemudian dimandikan jenazah mengikut tuntutan Islam. Seterusnya merupakan adat dan ritual semasa kematian masyarakat sungai di Sabah. Bagi adat mengkafankan jenazah, masyarakat sungai yang beragama Islam akan menggunakan kain putih nipis untuk diikat di badan jenazah pada bahagian bawah perut sehingga ke paras paha. Kedua-dua kaki dan bahagian aurat jenazah akan diikat untuk memastikan kaki jenazah kekal rapat. Kain putih yang digunakan hendaklah dilapiskan dengan kapas terlebih dahulu untuk mengeratkan aurat si mati kelihatan. Bagi masyarakat sungai yang beragama Kristian, mereka akan memakaikan si mati dengan pakaian indah sebelum dimasukkan ke dalam keranda. Jika si mati merupakan seorang perokok tegar, ahli keluarga si mati akan meletakkan sebatang rokok di mulut si mati buat seketika. Setelah adat pekafanan selesai, jenazah yang beragama Islam akan disembayangkan di majlis, manakala jenazah beragama Kristian akan disembayangkan di gereja. Peralatan untuk pengebumian juga akan disediakan seperti payung atau kain yang berwarna merah, putih, biru atau kuning. Adat dan ritual semasa kematian masyarakat sungai di Sabah yang kemudian merupakan adat kenaja-naja. Ahli keluarga akan berjalan secara berulang-alik di bawah keranda si mati, sebaik sahaja keranda jenazah diangkat dan dibawa ke tanah perkuburan. Tujuan adat ini adalah supaya roh si mati tidak merindukan keluarganya dan ahli keluarga juga tidak ketenangan si mati. Namun begitu, masyarakat sungai zaman kini semakin jarang mengamalkan adat naja-naja ini. Berikutnya merupakan adat dan ritual selepas kematian masyarakat sungai di Sabah, iaitu adat dalam pengebumian. Semua saudara bagi pihak jenazah akan bersama-sama dalam menguruskan jenazah tersebut sehingga selesai dikebumikan. Bagi pihak lelaki akan dibahagikan untuk menjalankan tugasan menggali kubur di kawasan tanah perkuburan, membantu membina khemah di kawasan rumah dan membuat keranda dan batu nisan untuk jenazah. Sebelum proses penggalian kubur dilakukan, seorang penggali perlu memberi salam dan berselawat. Penggali itu akan membuat bentuk huruf D dengan parang dan parang itu tidak boleh diangkat sebelum rakaran tersebut disiapkan. Seterusnya, kerja penggalian tanah akan dimulakan. Sebiji pantau akan dibentuk daripada tanah dan digunakan sebagai alas kepada kepala jenazah. Imam akan menanda sambil membaca beberapa ayat suci dan doa agar tiada sebarang perkara yang tidak diingini berlaku ketika proses penggalian kubur dijalankan. Kubur yang akan digali itu hendaklah menghadap kiblat. Proses membuka keranda perlu dilakukan dengan teliti dan hanya dibuka pada bahagian tepinya sahaja. Proses meluarkan azam dan ikamat akan dilakukan sebelum jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Selanjutnya, sesetengah jenazah akan dikebumikan bersama beberapa biji buah pinggan yang dapat mewakili anak cucu si mati yang masih kecil. Petugas pengebumian akan mengepau 3 ketuk ke tanah dan meletakkannya di bahagian kaki jenazah sebagai isyarat bahawa dia sudah berada di dalam liang lahat.
Apabila proses menimbus dimulakan, penggali kubur hanya perlu meratakan tanah yang dihamburkan dari permukaan dan tidak boleh menghulurkan tangan mereka melebihi paras permukaan kubur. Setelah proses pengebumian telah selesai, saudara bagi jenazah akan mengambil giliran untuk menyiram air bercampur dengan cendana atau air bunga di atas permukaan kubur. Menurut kepercayaan mereka, amalan ini dilakukan kerana jenazah di dalam kubur itu sedang keharusan. Bagi adat kenduri kematian, pada hari-hari selepas pengabumian akan diadakan kenduri-kenduri kematian ataupun dipanggil sebagai tahlil arwah. Pada kenduri tersebut, saudara jenazah akan memanggil imam-imam untuk melakukan bacaan zikir dan juga doa. Ini adalah bertujuan untuk memberikan ganjaran pahala kepada jenazah. Kenduri yang dilakukan ini akan diadakan pada waktu maghrib. Semasa majlis tersebut dilakukan, pelita atau lampu akan dimalapkan kerana dipercayai roh akan menghadiri majlis tersebut. Bagi juada utama pula, dalam setiap majlis kenduri arwah dalam kaum sungai, hidangan utama adalah sejenis kuih yang dipanggil sebagai pinjaram. Dalam tersebut akan disertakan dengan set makanan yang dilengkapi dengan air basuh tangan, nasi, lauk, rokok dan macam-macam lagi. Ahli keluarga akan menghidangkan makanan kegemaran bagi si mati, juga makanan yang berlebihan pada esok harinya akan disedekahkan. Pada hari ketiga pemergian si mati, iaitu penungkasan. Tempat yang telah digunakan untuk meletakkan jenazah sebelum dikebumikan perlulah dijaga oleh ahli keluarga. Sekurang-kurangnya satu orang untuk mengelakkan sesuatu perkara buruk berlaku. Bagi semua barang si mati, ianya tidak boleh dikacau ataupun digunakan. Barang tersebut yang dipanggil sebagai bangkai-bangkaian akan dikumpulkan pada satu tempat. Pada hari ketiga pula, ahli keluarga si mati akan membuat satu aktiviti yang dipanggil sebagai menggara, di mana keluarga akan memberikan ayam kepada jiran-jiran. Ayam tersebut akan diberikan untuk dijadikan sebagai hidangan, tetapi ayam tersebut tidak boleh dicampur dengan garam, ajinomoto dan juga apa-apa perenca lain. Dari segi pengebumian, pemasangan bendera tidak lagi dilakukan dan pondok juga sudah tidak dibina di sekitar kawasan perkuburan. Mereka juga turut mengikuti penggunaan batu nisan bagi beragama Islam dan tanda salib bagi agama Kristian untuk menandakan kubur si mati. Mereka sudah tidak mengikut amalan animisme di mana mereka menggunakan barangan seperti gong, kulintangan, mentayah, pinggan dan juga mangkuk sebagai penanda bagi kubur si mati. Kaum ini juga sudah tidak melakukan aktiviti minum batul. Ini kerana mereka percaya bahawa ianya dapat memudaratkan bagi manusia. Seterusnya, ahli keluarga juga dilarang untuk bertengkar. Masyarakat sungai mempercayai bahawa roh si mati masih berada di dalam rumah. Perbuatan seperti bertengkar akan menyebabkan kesedihan kepada si mati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Khadijah binti Zulkarnain akan membentangkan bahagian rumusan dan cadangan. Sebagai rumusan, adat dan ritual kematian yang diamalkan oleh sesebuah kaum dia bertujuan untuk memperingati dan menjadi penghormatan terakhir kepada si mati. Adat dan ritual kematian yang diamalkan oleh kaum sungai dia berbeza mengikut kepercayaan dan agama masing-masing. Kerana masyarakat sungai ini terdiri daripada mereka yang beragama Islam, Kristian dan ada juga yang tidak memiliki agama. Bagi masyarakat sungai yang beragama Islam, adat dan ritual kematian yang mereka amalkan kebanyakannya mengikut cara Islam, iaitu yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi, adat dan ritual kematian kaum sungai kebanyakannya dipengaruhi oleh unsur animisme, iaitu kepercayaan berasaskan roh, semangat dan juga makhluk supernatural. Oleh itu, bagi mengelakkan masyarakat sungai yang beragama Islam ni terdedah pada adat dan ritual kematian yang bertentangan dengan agama Islam, iaitu yang berunsurkan perkara syirik, tahayul dan khurafat, usaha pelbagai pihak perlu dijalankan bagi elakkan mereka yang beragama Islam turut terlibat mengamalkannya.
antaranya pihak agensi kerajaan agama Islam, khususnya yang berada di Sabah seperti Majlis Ugama Islam Sabah dan Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sabah. Mereka perlu sentiasa memantau dan cari langkah untuk elakkan adat dan ritual yang bertentangan dengan agama Islam diamalkan oleh mereka yang beragama Islam. Selain itu, individu beragama Islam turut berperanan untuk menegur sekurang-kurangnya dan memperbetulkan amalan, adat dan ritual yang bercanggah dengan ajaran Islam kepada masyarakat Sungai yang beragama Islam supaya mereka tidak terlibat dalam kegiatan yang dianggap salah di sisi agama. Dengan ini, komitmen semua pihak sangat penting bagi memastikan adat dan ritual yang dijalankan tidak mencalarkan kemurnian akidah masyarakat Sungai yang beragama Islam. Walau bagaimanapun, terdapat juga adat dan ritual kematian masyarakat Sungai yang bersesuaian dengan konteks Islam dan mampu mendatangkan kebaikan. Oleh itu, adat dan ritual kematian masyarakat Sungai yang diamalkan perlulah bersesuaian dengan pegangan agama masing-masing agar Malaysia dapat mewujudkan keadaan yang harmoni dalam kalangan masyarakatnya yang terbilang kaum. Okey, seterusnya masuk kepada kesimpulan. Secara kesimpulannya, kepelbagaian serta keunikan adat dan amalan kepercayaan masyarakat Sungai seperti adat dan ritual kematian di Sabah yang masih menjadi tumpuan orang ramai pada masa ini. Adat dan amalan kepercayaan ini telah diwarisi secara turun-temurun yang masih dikekalkan sehingga kini walaupun dalam bilangan yang sedikit. Kebaikan dalam mengekalkan amalan turun-temurun seperti ini amat penting untuk dijadikan sebagai rujukan di masa akan datang serta dapat dilihat oleh generasi baru agar mereka tahu adat dan amalan-amalan masyarakat Sungai yang diamalkan oleh nenek moyang mereka dahulu. Adat dan kepercayaan yang dilakukan ini adalah melambangkan sesebuah kaum yang tinggi nilai budayanya pada masa dahulu. Oleh itu, mengekalkan adat tradisi ini sehingga kini amat penting bagi setiap individu maupun sesebuah kaum yang masih mengamalkannya. Selain itu, pengekalan adat ini juga penting untuk mengelakkan amalan ini pupus ditelan zaman. Adat ini juga merupakan salah satu gambaran atau latar belakang sesebuah kaum, khususnya salah satu kaum yang ada di Sabah iaitu masyarakat Sungai. Secara tidak langsung, adat dan amalan kepercayaan yang dapat dikekalkan sehingga kini mampu menarik ramai pelancong dari luar negara yang ingin melihat budaya-budaya ini di Sabah. Walaupun amalan kepercayaan ini tidak sesuai lagi, tetapi tidak menjadi salah jika perkara ini dibuat untuk tayangan kepada penonton. Hal ini dikatakan demikian kerana amalan dan adat ritual kematian yang diamalkan oleh nenek moyang mereka dahulu adalah untuk memperlihatkan asal usul sesebuah etnik yang betul-betul wujud.